Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar kepada pelajar-pelajar pengurusan perniagaan AP025, dan pada hari ini kita sambung kuliah kita pada jam yang kelima dan kita masih lagi berada pada bab 1 pengeluaran. Dan apa yang kita akan sentuh pada kali ini ialah alat-alat ataupun kaedah kawalan inventory. Yang kedua, kaedah kuantiti pesanan ataupun ringkasnya adalah EOQ. Seperti gambar rajah di sebelah tu, EOQ. Dan yang ketiga adalah kaedah tepat pada masa ataupun just in time, JIT. Alat kawalan inventory adalah alat yang digunakan untuk memastikan inventory berada pada tahap yang sesuai supaya objektif pengurusan inventory dapat dicapai. Dan alat kawalan inventory adalah seperti berikut. Yang pertama, model kuantiti pesanan ekonomi, Economy Order Quantity atau EOQ. Yang kedua, konsep atau kaedah tepat pada waktu atau just in time, JIT. Okey, dan sekarang ni kita bincangkan tentang EOQ, ataupun kaedah kuantiti pesanan ekonomi. Apa yang dimaksudkan dengan EOQ? EOQ adalah satu pendekatan atau teknik pengurusan inventory untuk menentukan kuantiti pesanan optimum yang meminimumkan jumlah kos inventory berubah. Yang mana jumlah kos inventory berubah ini terdiri daripada kos pesanan dan kos pegangan. Berdasarkan kepada definisi ini, matlamat EOQ kalau kita lihat ialah untuk menentukan kuantiti pesanan optimum. Optimum ini maksud dia kita hendak memesan pada kuantiti yang diperlukan saja. Maksud dia kita tidak akan membuat pesanan pada kuantiti yang melebihi daripada apa yang kita perlukan. Yang mana ia bertujuan untuk kita dapat meminimumkan jumlah kos inventory. Dan andaian dalam EOQ, yang pertama ialah kadar permintaan telah diketahui dan bersifat konsisten. Kadar permintaan ini adalah kadar permintaan yang dikira secara tahunan. Maksud dia, dalam setahun kita dah boleh menganggarkan ataupun kita telah mengetahui bahawa kadar permintaan setahun adalah sebanyak 30,000 unit. Dan kadar ini adalah konsisten. Maksud dia, setiap tahun kadar permintaan kita adalah 30,000 unit. Yang kedua, keputusan item pesanan tidak bergantung kepada item barang lain. Maksudnya di sini, ia bukan seperti barang penggenap. Maksud dia, setiap pesanan tidak bergantung kepada pesanan barang lain. Yang ketiga, diskaun harga tidak ditawarkan. Yang keempat, kekurangan item pesanan tidak berlaku. Bermaksud bahawa apabila kita membuat pesanan, pihak pembekal akan menghantar pesanan berdasarkan kepada kuantiti yang kita perlukan. Yang kelima, hanya dua kos yang relevan, iaitu kos pesanan dan kos pegangan. Seterusnya, yang keenam, masa menunggu ataupun lead time. Diketahui dengan pasti dan bersifat malar. Lead time ini adalah masa untuk kita membuat pesanan. Daripada hari pertama kita membuat pesanan sehingga kepada pesanan tersebut dihantar kepada pembekal dan kemudian pembekal memproses pesanan tersebut, masa itu diketahui. Kemudian
item pesanan diterima dalam bentuk lot dan diterima sekaligus. Maksud dia, apabila kita memesan, kita akan terima pesanan dalam bentuk lot ataupun dalam unit yang diterima sekaligus. Dan ini adalah kaitan antara kos pesanan, kos pegangan dan jumlah kos. Berdasarkan kepada graf di atas, graf yang dipaparkan di sini, kita akan melihat bagaimana kos pesanan ataupun dikenali dengan S dan juga kos pegangan yang kadang-kala akan dikenali juga dengan kos pengendalian atau kos penyimpanan, dan kita akan menggunakan simbol H, holding cost. Okey, kita lihat dahulu bagaimana ia berlaku. Pertama, kita lihat kos pesanan. Kos pesanan ini pada peringkat awal adalah tinggi kos tersebut, dan apabila kuantiti bertambah, kos pesanan ini akan semakin merosot. Okay. Kos ini akan semakin merosot, dia akan semakin turun ke bawah. Yang kedua adalah kos pegangan yang menggunakan simbol H, yang mana ia bermula dengan kosong, dan kemudian apabila kuantiti yang dipesan itu semakin meningkat, dengan ini kos akan semakin meningkat. Dan persilangan di antara kos pegangan dan kos pesanan, nanti akan terbentuk satu persilangan, dan pada titik persilangan inilah akan menjadi titik EOQ, iaitu kuantiti pesanan yang paling ekonomik untuk syarikat membuat pesanan. Dan pada tahap ini juga total cost berada pada tahap yang minimum. Okay. Dan kemudian harap boleh pelajar. Okey. Dan kita akan lihat huraiannya di sini. Formula untuk EOQ adalah 2DS bahagi dengan H. Punca kuasa 2. Di mana kita lihat di sini EOQ akan meningkat apabila kos pesanan meningkat. Yang kedua, EOQ akan meningkat jika permintaan meningkat. Dan EOQ akan menyusut bila kos pegangan meningkat. Okey, dan ini adalah graf EOQ. Okey, kita lihat di sini. Graf EOQ ada dua paksi. Yang pertama paksi inventory unit. Yang kedua adalah paksi masa. Paksi masa. Dan kita lihat yang pertama ialah kita tengok huraian gambar rajah. Yang pertama, garisan condong. Garisan condong mewakili kadar penggunaan yang sama bagi suatu kitaran. Garisan yang condong, ini maksud dia, di sini ada 3 kitaran yang berlaku. Kalau kita lihat, ada 3 kitaran yang berlaku. Dan apabila sesuatu pesanan diterima,
inventory akan berada di tahap yang maksimum, di atas sekali tu. Dan kemudian inventory ini akan digunakan dan ia akan semakin merosot, semakin turun ke bawah, turun semakin merosot, dan apabila ia mencapai pada titik pesanan semula ROP, pada tahap ini pesanan kepada pembekal akan dibuat. Dan kemudian inventory ini akan semakin merosot hasil daripada penggunaan inventory tersebut, dan apabila mencapai titik kosong, paras yang paling rendah, apa yang berlaku? Inventory baru akan sampai. Dengan ini, inventory yang baru sampai ini akan menyebabkan inventory akan naik secara mendadak pada tahap maksimum. Dan kemudian inventory ini akan merosot sebagaimana pada kitaran yang pertama. Dan apabila mencapai titik pesanan semula, pesanan kepada pembekal akan dibuat, dan apabila mencapai titik kosong, inventory baru akan sampai dan ia akan berada pada tahap maksimum. Itulah bagaimanakah EOQ ini digunakan. Dan daripada graf ini, kita dapat membuat kesimpulan bahawa dalam tempoh setahun, syarikat akan membuat 3 kali pesanan inventory. Seterusnya, kita akan melihat bagaimana istilah ataupun simbol dalam formula EOQ. Yang pertama adalah permintaan tahunan. Kita akan menggunakan simbol D, demand, iaitu permintaan dalam setahun, dalam bentuk unit. Demand ini mesti dalam bentuk setahun. Sekiranya permintaan diberi dalam bentuk harian atau mingguan atau bulanan, kita perlu jadikan ataupun kita perlu kira supaya permintaan tersebut akan menjadi permintaan tahunan. Maksud dia, kalau dalam bentuk hari, kita akan darab dengan 365 hari. Kalau dalam bentuk minggu, kita akan darab dengan 52 minggu. Dan jika maklumat diberikan permintaan dalam bentuk bulanan, kita akan darab dengan 12. Yang kedua adalah kos pegangan. Menggunakan simbol H. Kos pegangan ini kadang-kala ialah kita akan gunakan juga istilah sebagai kos penyimpanan ataupun kos pergudangan, yang mana dia merangkumi kos insurans, tambahan pekerja, sewaan dan sebagainya. Seterusnya, yang ketiga adalah kos pesanan, iaitu menggunakan simbol S. Yang mana kos pesanan ini merangkumi bil telefon, faksimili, kos proses pesanan dan kos pengangkutan, termasuk kos pengkeranian, kos pembungkusan. Seterusnya, formula untuk mengira. Untuk EOQ, EOQ adalah kuantiti pesanan optimum untuk pesanan dan simpanan. Dan formula adalah 2DS bahagi dengan H, punca kuasa
2. Okey. Kemudian yang kedua adalah bilangan pesanan setahun. Bilangan pesanan setahun adalah kadar permintaan tahunan bahagi dengan EOQ. Kadar permintaan tahunan ini adalah permintaan setahun. Manakala EOQ adalah kuantiti paling optimum. Dan formula adalah D, kita akan bahagi dengan EOQ. Dan yang ketiga, purata inventory, iaitu saiz pesanan bahagi dengan 2. Ataupun Q, kuantiti, atau EOQ, kita akan bahagi dengan 2. Dan pada gambar di bawah ini adalah formula EOQ. Saya harap pelajar-pelajar boleh mengingati formula tersebut. 2DS bahagi dengan H punca kuasa 2. Okey, seterusnya, kos pegangan tahunan ataupun TCC, iaitu purata inventory darab dengan kos pegangan seunit. QH bahagi dengan 2. Seterusnya, kos pesanan tahunan TOC. Bilangan pesanan setahun darab dengan kos pesanan seunit. DS bahagi dengan Q. Q di sini merujuk kepada EOQ. Faham? Okey, kemudian jumlah kos inventory tahunan TIC, iaitu TCC campur dengan TOC. Ataupun kos pegangan tahunan campur dengan ataupun tambah dengan kos pesanan tahunan. Formula dia adalah QH bahagi 2 tambah dengan DS bahagi dengan Q. Titik pesanan semula ROP, iaitu permintaan harian. Permintaan harian yang mana di sini permintaan harian bergantung kepada masa lopor, sama ada dalam hari, minggu atau bulan, darab dengan masa menunggu. Yang mana masa lopor, yang mana masa lopor ini kadang-kadang dikenali sebagai masa menunggu ataupun lead time, iaitu demand bahagi dengan 365 hari darab dengan masa lopor. Okey. Seterusnya, kita lihat kepada contoh soalan. Senaling Sdn Bhd merupakan penggilang roti terbesar di Kuala Pilah. Pihak syarikat membuat pesanan sebanyak 30,000 kilong tepung untuk tempoh setahun dengan harga RM3 sekilogram. Kos penyimpanan ialah RM25 sekilogram. Kos untuk memesan ialah RM20 bagi setiap pesanan. Kilang tersebut beroperasi selama 365 hari dalam setahun. Bilangan hari menunggu bagi satu pesanan baru mengambil masa 5 hari. Berdasarkan maklumat di atas, hitung kuantiti pesanan EOQ. Langkah pertama, pelajar perlu tentukan demand, iaitu permintaan tahunan, iaitu sebanyak 30,000 kilo. Yang kedua, H, kos penyimpanan, iaitu 25 sen sekilogram. Yang ketiga adalah S, kos pesanan, RM20. Dan seterusnya, macam mana kita nak mengira EOQ?
kita akan menggunakan formula 2ds bahagi dengan H. 2 ni telah tetap, telah ditetapkan 2. Jadi 2 darab dengan 30,000 darab dengan 20 bahagi dengan 0.25 punca kuasa 2. Dan di sini kita akan dapat 2190.89 kilo. Maksudnya di sini kuantiti pesanan yang perlu dibuat oleh Senalin Sdn Bhd adalah 2190.89 kilo. Soalan yang kedua, bilangan pesanan setahun. Iaitu kadar permintaan tahunan bahagi dengan EOQ. 30,000 kilo bahagi dengan 2191. Di sini kita buat pembundaran. Dan kita akan dapat 13.7 ataupun 14 kali. Maksudnya di sini dalam setahun syarikat Senalin akan membuat pesanan inventori sebanyak 14 kali. Soalan yang ketiga, titik pesanan semula atau ROP, iaitu kadar permintaan harian bahagi dengan masa menunggu ataupun lead time, iaitu 30,000 bahagi dengan 365 hari darab dengan 5 hari, iaitu 410.96. Maksudnya di sini apabila inventori mencapai pada titik 410.96, syarikat Senalin perlu membuat pesanan semula. Jadi di sini syarikat Senalin tidak boleh memesan sebelum 410 unit atau selepas 410 unit. Jika syarikat Senalin membuat pesanan sebelum mencapai titik 410, ia akan menyebabkan inventori akan berlebihan. Dan jika syarikat Senalin memesan selepas 410 kilo, syarikat Senalin akan mengalami kekurangan inventori. Seterusnya yang keempat, jumlah kos pegangan atau TCC, iaitu kuantiti bahagi 2 darab dengan H. 2191 bahagi 2 darab dengan 0.25 dan jumlah kos pegangan adalah RM 273.88. Seterusnya, kita akan lihat soalan yang kelima, jumlah kos pesanan ataupun TOC. Formula demand bahagi dengan EOQ darab dengan S. Demand adalah 30,000 bahagi dengan Q. Q di sini merujuk kepada EOQ, iaitu 2191 darab dengan 20. Dan jumlah kos pesanan ialah RM 273.85. Seterusnya, soalan yang kelima, jumlah kos pegangan ataupun TCC, iaitu kuantiti bahagi 2 darab dengan H, iaitu 2191 bahagi dengan 2 darab dengan 0.25 dan jumlah kos pegangan adalah RM 273.88. Seterusnya, jumlah kos inventori TIC, iaitu kita perlu campurkan atau kita perlu tambahkan jumlah kos pesanan dan jumlah kos pegangan. Formula dia Q bahagi 2 darab dengan H tambah demand bahagi dengan Q darab dengan S, iaitu RM 273.88
tambah 273.85 dan jumlah kos inventory adalah RM547.73. Dan di sini pelajar, sila pastikan apabila nanti pelajar membuat pengiraan, pastikan jumlah kos pesanan adalah sama atau hampir sama dengan jumlah kos pegangan. Seperti contoh soalan, jumlah kos pegangan ialah 273.88 dan jumlah kos pesanan adalah 273.85. Kos ini adalah sama ataupun hampir sama. Seterusnya kita akan lihat kepada konsep atau kaedah sistem tepat pada masa iaitu just in time. Konsep sistem tepat pada masa atau JIT adalah yang pertama, inventory sifar ataupun saiz inventory seminimum yang mungkin. Maksudnya di sini syarikat akan berusaha supaya inventory yang disimpan pada kadar sifar ataupun saiz yang sangat kecil. Yang kedua, bekalan inventory diperolehi tepat pada masa. Maksud dia, apabila syarikat ingin menggunakan inventory pada hari ini, pada pukul 10 pagi, pada pukul 8 pagi, inventory akan dihantar kepada syarikat. Yang ketiga, bekalan inventory berada pada tempat ia diperlukan. Maksudnya di sini, apabila syarikat perlukan inventory tertentu, sebagai contoh, pada pukul 10 pagi, pengeluar kereta memerlukan tayar. Dengan ini, inventory yang dihantar adalah tayar pada pukul 8 pagi. Inventory yang lain tidak diperlukan pada waktu tersebut. Tujuan sistem JIT adalah untuk mengelakkan pembaziran yang dikaitkan dengan lebihan pengeluaran. Kemudian, masa menunggu yang lama ini merujuk iaitu apabila inventory diperlukan, inventory akan sampai pada masa yang diperlukan. Yang ketiga, tidak berlaku inventory yang berlebihan. JIT akan dapat mengurangkan kos penyelenggaraan dan mengurangkan kemungkinan kerosakan atau kerugian akibat penimbunan barang. Dan pada gambar ini adalah syarikat yang telah berjaya mengamalkan JIT. Iaitu yang pertama Toyota, Nike, Dell, Zara dan Crichton. Inilah antara contoh syarikat yang mengamalkan JIT dalam pengurusan inventory. Seterusnya kita akan lihat sistem inventory yang digunakan di McDonald, just in time yang digunakan di McDonald. Di mana sistem inventory ini dihasilkan untuk mengeluarkan output dengan kos yang paling rendah dan meminimalkan pembaziran. Objektif just in time ini adalah untuk menghasilkan apa yang diperlukan oleh pelanggan. Yang kedua, mengeluarkan produk dengan kualiti yang tinggi secara konsisten. Yang ketiga,
meminimalkan sebarang pembaziran terhadap buruh, material dan peralatan. Dan bagaimana proses ia dilakukan? Kita lihat dulu. Yang pertama, melalui pesanan. Kemudian, pengurusan inventory. Pengurusan inventory dan memproses pesanan. Kemudian, pesanan itu disiapkan dan seterusnya dihantar kepada pembekal. Dihantar kepada pelanggan. Okey, pelajar. Sebagai kesimpulan, terdapat dua alat kawalan inventory iaitu EOQ dan Just in Time. Dan jangan lupa untuk mengisi soalan formatif kuliah untuk jam yang kelima. Itu saja daripada saya. Diharapkan pelajar dapat sentiasa mematuhi SOP keselamatan yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.